dengan Allahu Akbar, kita Allah khusyuk tu bermula dengan sebelum solat lagi. Kita taharah, kita bersuci, istinja kita macam mana, kan, basuh kencing kita, cuci tak cuci, sempurna tak sempurna, ambil wuduk sempurna tak sempurna. Dia akan mempengaruhi solat kita. Dan bacaan juga, bacaan. Sebab tu kita kena belajar, at least kita kena belajar untuk kita faham bacaan-bacaan dalam solat. Fatihahnya, surahnya, zikir-zikir at-tahiyyatul mubarakatus salawat, kita baca berapa puluh tahun dah. Faham ke tak faham? Tak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Faham ke tak? Betul, kadang-kadang kita tengok terjemahan tu faham lah. Tapi masa kita baca tu, kita hayati ke tak? Kan? Sebab tu saya selalu sebut kena belajar bahasa Arab. Tak? Sebab bahasa Arab ni berkaitan dengan ibadah kita. Sembahyang kita, baca Quran kita, zikir kita. Takkan kita nak menyebut satu benda, zikir, yang kita tak faham. Walaupun dapat pahala, tapi kita tak faham. Macam kita sebut bahasa Perancis, tapi kita tak faham. Kita bercakap bahasa Cina, tapi kita tak faham. Kita bercakap bahasa Siam, bahasa Thailand, tapi kita tak faham. Betul tak? Jadi, di situlah sebenarnya apa kita kata sebab, faktor kenapa kita tak mampu khusyuk dalam solat kita. So syaitan dia tahu di mana kelemahan kita. Jadi kita pun tahu di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Jadi kelemahan kita tadi kita cuba cari jalan untuk kita atasi. Kan? Kalau jenis malah membaca sebagai contoh, carilah. Tak berkawan dengan orang yang rajin membaca. Kalau kita malas membaca, kita kawan dengan orang yang malas membaca juga, jadi double malas kan. Kalau kita malas tadi, kawan dengan orang yang malas tadi, kita pun jadi double malas. Tak? Betul tak? Jadi kata kat sini, khayalan-khayalan yang tidak berpijak di bumi yang nyata. Kita ni selalu banyak khayalan, banyak tersebut angan-angan. Angan-angan nak buat tu, nak buat ni dan sebagainya. Dan tidak berpijak di bumi yang nyata. Jadi syaitan dia akan selalu. Syaitan membisik mereka jika ingin tinggal selama-lamanya. Ini dalam konteks Nabi Adam dengan Hawa. Ingin tinggal selama-lamanya dalam syurga atau taman ini, atau ingin menjadi malaikat yang akrab dengan Allah, maka ambil dan makanlah buah daripada pokok yang dilarang itu. Itu bisikan syaitan. Satu je tindakan Nabi Adam dan Hawa yang menyebabkan mereka dikeluarkan daripada syurga, iaitu tersilap tidak menuruti perintah larangan Allah Ta'ala tadi. Dia makan buah daripada pokok yang disebut dalam Al-Quran. Bisikan ini mempengaruhi Nabi Adam dan isterinya, lalu kedua-duanya memakan buah larangan itu. Tercaburlah peraturan yang ditetapkan. Kita dah bincang dulu tentang pantang larang. Ayat 36. Ayat 36. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha. Kemudian kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga. Fa akhrajahuma mimma kana fi, dan akibatnya mereka diusir dari nikmat-nikmat yang dinikmati mereka dalam syurga. Fa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Ini kesan, impact dia. Kemudian kami berfirman, Allah Ta'ala kata, turunlah kamu dari syurga ini, kamu akan bermusuhan satu dengan lain. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan bagi kamu semua tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan sehingga ke suatu masa yang ditentukan. Bila turun ke bumi, yang kita bincang sebelum ini, bumi itu ataupun kita kata makhluk, semua makhluk di bumi telah bersedia untuk berkhidmat kepada Nabi Adam dan anak cucu baginda melalui konsep taskhir. Semalam pun Syekh ada sebut boleh subjugate. Konsep taskhir Allah dah mudah kan. Dia bagi contoh semalam, bagaimana seorang budak kecil boleh tarik seekor unta yang besar dengan hanya pakai tali. Itu sebenarnya taskhir Allah Ta'ala dah mudah kan. Saya bagi contoh bagaimana kita menanam. Kita tanam pokok, kita tak perlu tunggu 24 jam, 7 hari 24/7 kan. Kita letak benih, tinggal. Malaikat tolong jaga. Maknanya ada orang yang tolong jaga. Even atas diri kita sendiri pun ada malaikat yang jaga.
disebut dalam surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang kita ni ada mu'aqibat, ada malaikat yang menjaga kita. Di depan kita, di belakang kita, yang kita tahu belah kanan dan kiri, raqib dan atid. Dan ada lagi malaikat yang jaga kita. Jadi sebab tu bila kita nak buat satu benda, kita tak malu ke orang, kita malu, at least kita malu kepada malaikat yang ada sebelah kita. Malaikat ni bila mana kita pergi, dia akan bergerak bersama dengan kita. Tak, orang Melayu kita sebut satu benda, jangan buat satu benda, malu ke apa? Malu ke kucing. Tak. Malu ke kucing. Kelantan lah. Sepatutnya kita kena malu kepada malaikat. Malaikat ni dia akan berpisah dengan kita. Sekarang ni ada kiri kanan, depan belakang kita. Dia akan berpisah dua tempat dalam hadis. Yang pertama, bila kita masuk tandas, indal khala'. Masuk dalam tempat kita nak buang air. Maknanya dia tak minta kita jangan bimbang. Jangan minta kita, mungkin syaitan lah. Dah. Sebab tu nak buang air pun kena tutup aurat juga. Jangan buka. Kemudian yang kedua, indal jima'. Masa suami isteri dibuat hubungan. Itu malaikat tak masuk. Dia akan keluar daripada, duduk jauh daripada bilik. Tapi syaitan akan dia masa suami isteri bersama, syaitan akan pergi. Ini jahat tak jahat syaitan? Sebab tu Nabi sebut bila dah kahwin, bila nak bersama dengan suami isteri, Nabi sebut kena baca doa. Baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Wahai Allah, jauhkanlah syaitan daripada kami, dan jauhkanlah syaitan daripada anak yang kamu akan rezekikan kepada kami. Jadi kalau suami isteri tak baca masa dia bersama, itu keluar anak perangai macam syaitan. Betul? Sebab syaitan ada dalam hadis sebut, syaitan ada nasib dia, ada bahagian dia. Semasa hubungan tadi, bila mana suami isteri tidak baca doa supaya jauh daripada syaitan. Jadi kita ni, hidup kita dikelilingi oleh malaikat. Jadi janganlah kita menjauhkan diri kita daripada malaikat dengan kita buat benda-benda yang malaikat tak suka. Mengumpatnya, tak, kita kata ke orang, kita buat benda yang malaikat tak suka. Jadi selama mana kita buat benda yang malaikat suka, insya-Allah malaikat akan lindungi kita dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah satu lagi ayat daripada surah Al-A'raf, ayat 20. Kita ikuti keterangan Al-Quran yang menyatakan tipu daya syaitan. Dia kata, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا فَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Syaitan kata, lalu syaitan menghasut mereka berdua untuk memakan buah pokok larangan, dengan tujuan untuk menampakkan aurat mereka yang selama ini terlindung dari mereka. Sebenarnya Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pokok ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi dari golongan mereka yang hidup kekal abadi. Itu bisikan syaitan. Dia justify. Larangan tu sebenarnya tak ada apa. Kalau kamu makan pun, sebenarnya kamu akan mendapat kelebihan yang lebih hebat lagi kalau kamu makan. Kalau kamu makan apa dia makdud dalam syurga, kekal selama-lamanya, ataupun dia kata akan jadi malaikat, orang yang makhluk yang paling rapat dengan Allah SWT. Itu bisikan syaitan. Bisikan ini juga akan menjadi bisikan Dajjal di akhir zaman. Dajjal akan offer kita, dia kata kalau kamu ikut aku akan masuk syurga. Sebut dalam hadis. Kamu ikut aku, bersama dengan aku, berjuang dengan tentera-tentera aku, kamu akan masuk syurga. Jadi kalau kita tak ada protection, kita tak ada lens, kita tak ada kita tak ada kekuatan untuk melihat kejahatan Dajjal tadi, maka kita akan ikut Dajjal. Antara benda yang boleh mengawal kita ataupun menjaga kita daripada fitnah Dajjal adalah kita hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Itu disebut dalam hadis yang sahih. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Baca, jadikan amalan selepas solat. Jangan baca Kahfi hari Jumaat je. Ni hari Jumaat baca Al-Kahfi. Molek baca Al-Kahfi hari Jumaat. Tapi jangan kita mengkhususkan hari-hari tertentu untuk kita baca Quran. Jadi bila kita khususkan hari tertentu, hari Jumaat je kita baca. Hari lain baca Facebook. Kan? Tak?
Jadi biar kita setiap hari kita ambil satu masa untuk kita baca Al-Quran. Jadi kita kena bersedia dengan persediaan-persediaan tadi, supaya bila sampai masanya, kalau kita panjang umur hidup sampai tibanya Dajjal, dia akan menunjukkan jalan kebaikan itu. Jalan kebaikan itu nampak macam keburukan, dan keburukan itu nampak baik, nampak indah. Jadi orang yang tidak mampu membezakan antara mana baik mana buruk, dia akan ikut jalan yang salah. Jadi kita kena setiap sedia daripada sekarang. Maknanya biar kita ada skrin, kita ada device. Kita ada filter device untuk kita bezakan antara mana baik, mana buruk yang didakwahkan oleh Dajjal. Zaman sekarang kalau kita tengok unsur-unsur yang bersifat Dajjalism tu, kalau boleh saya guna lah, unsur-unsur yang bersifat Dajjalism itu dah tersebar luas. Dah tersebar luas. Sehingga kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kadang bila saya tengok balik, bila Allah Ta'ala bawa kepada kita, di zaman kita ni, kita ada pengalaman untuk kita tahu ataupun kita mengalami sendiri peristiwa kehilangan pesawat MH370. Dia jarang-jarang kan? Zaman kita belajar, zaman kita masih muda, kita ada experience, kita mempunyai pengalaman berhadapan dengan isu-isu yang seumpama ini. Kan? Zaman saya universiti dulu tak ada isu macam ni. So saya tak ada pengalaman ataupun di sudut informationnya, bagaimana kita nak menangani, kita nak faham apa yang di sebalik apa yang berlaku. Jadi kita tengok maklumat tu macam-macam sampai kepada kita, sehingga kita tak tahu nak pegang yang mana. Betul tak? Semalam dengan cerita macam-macam lah, ada katanya SMS daripada orang yang kadang-kadang bila ada teknologi ni, dia akan lebih menyesatkan kita sebenarnya. Buat baca Facebook ni lebih menyesatkan kita. Ada banyak soalan tanya saya pun susah nak jawab. Sebab soalan tu semua daripada sumber yang tak tahu daripada mana. Ada yang terbaru sampai WhatsApp. Sebenarnya ini perancangan atau konspirasi US. Dalam tu ada ejen Mossad dengan ejen Israel dengan ejen US. Dia hijack, dia rampas, bawa pergi landing dekat Maldives, bubuh minyak. Lepas tu pergi landing dekat Diego Garcia. Kemudian dia pakai remote, dia terbangkan sampai akhir sekali ended dekat Lautan Hindi. Macam-macam lah. Jadi kalau kita tak ada filter tadi, kita kata ini macam make sense. Ini boleh percaya ni, kita pun semua forward. Sedangkan kita forwardkan berita-berita yang tipu, semuanya tipu-tipu belakang. Nampak tak? Itu sebenarnya the essence of Dajjalism ni. Benda yang baik kita rasa, benda yang tak betul kita rasa ini macam betul. Kan? Sedangkan Quran dah ajar kita, apa sahaja benda kita kembali kepada sources ni. Kan? Balik kepada sumber. Kalau kita tak pergi kepada sumber, kita akan mudah terpengaruh, kita akan sesat. Kalau seorang tak apa ni, kita duk sebarkan pula benda-benda yang tak betul tu kepada orang lain. Jadi ingatan kepada saya dengan kawan-kawan lah, kalau benda-benda yang bersifat tak betul tu, ataupun benda yang masih lagi tak ada kebenaran, tak payah kita nak forward, tak payah kita nak share. Ni semua orang nak share. Sebab apa? Sebab dia rasa kalau dia dapat information, the first yang dapat information tu, dia rasa dia yang paling hebat. Sedangkan berita palsu, berita bohong. So kita boleh bayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu nak menapis hadis-hadis yang maudhu', fabricated hadis daripada hadis-hadis yang betul. Zaman dulu tak ada Facebook, tak ada. Begitu susah. Zaman kita sekarang lagi lah susah untuk kita tapis. Jadi kita sebagai orang yang mengaji ni, orang yang ada agama, yang kita kata ada komitmen dengan agama ni, kita kena jaga-jaga. Jangan kita jadi macam orang biasa lah. Dia tak kisah dengan apa yang dia forwardkan ataupun dia kongsi. Baik kita buat status, ambil daripada hadis ke ayat Quran, dia kongsi, dapat pahala. Kan? Itu dapat pahala tu tak tahulah, dapat dosa tu confirm lah. Kita tu sebar benda yang berita yang masih lagi belum pasti. Sikit lagi. Titik kelemahan Nabi Adam dan isterinya telah dikenal pasti. Iblis
Benarlah kata pepatah, pelanduk lupa akan jerat, tetapi jerat tidak lupa akan pelanduk. Nabi Adam AS lupa bahawa larangan mendekati pokok itu satu ujian bagi diri dan isterinya. Terlupa. Ada isu kat sini lah. Dia akan jelaskan dalam paragraf berikutnya, bawah, tajuk bawah. Bagaimana seorang Nabi, Nabi Adam AS boleh terlupa sehingga termakan buah. Bagaimana? Sedangkan kita berpegang kepada keyakinan ataupun akidah kita bahawasanya Nabi-Nabi ini ada satu sifat ismah, infallible. Allah Ta'ala jaga mereka ni daripada melakukan maksiat, melakukan penderhakaan kepada Allah. Tapi bagaimana nak kes ni Nabi Adam? Dia akan jawab bagi dia lupa bahawa syaitan dan anak cucu iblis ini tidak menyenangi kehadirannya di dunia sebagai khalifah Allah. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Dan sesungguhnya sebelum ini kami telah berpesan kepada Adam, lalu dia lupa akan pesanan itu, dan kami dapati dia tidak mempunyai keazaman yang kuat. Ini boleh rujuk balik ayat surah Taha ayat 115. Okey. Jadi sebenarnya syaitan ini telah berjanji ataupun telah declare selepas mereka ini dilaknat oleh Allah Ta'ala, mereka berjanji untuk menyesatkan Adam dan anak cucu. Jadi sebenarnya kerja-kerja syaitan ni sampai sekarang lah, yang akan menyesatkan kita, memalingkan kita daripada agama Allah Subhanahu Ta'ala. Demikianlah tabiat manusia, suka melawan peraturan yang mengekang hawa nafsu dan keinginan mereka, sekalipun untuk kebahagiaan dan keselamatan diri mereka sendiri. Sifat kita manusia ni, saya sebut minggu lepas, kita diberikan hawa nafsu. Jadi bagaimana kita boleh kontrol, manage hawa nafsu kita ni supaya kita tidak langgar peraturan yang Allah Ta'ala buat. Kita tak langgar peraturan yang Allah Ta'ala buat. Mana pantang larang tadi, kita sampai satu tahap kita berhenti dah kat situ. Tapi orang yang tak ada iman, dia tak ada shield, dia tak ada pantang larang tu, dia rasa macam tak ada. Kan? Sebab tu dia tak kisah minum arak, judi, tak, baru ni 6 orang meninggal, konsert, kan? Jadi tak kisah pergi konsert ke, itu yang masuk berita satu je. Dah, konsert ni di Kuala Lumpur setiap malam. Setiap malam. Kalau kita tengok kat sini lagi inilah. Sini dia punya, walaupun setiap malam pub tu buka, bar buka, tapi Friday night tu yang paling inilah, kita kata paling meriah. Dah. Tapi kalau di Kuala Lumpur cuba pergi Bukit Bintang, pergi ke Bangsa, cuba keluar malam-malam tengok. Dah, jangan join sama. Dah, tengok, buat survey. Kan, siapa yang duduk dalam bar, siapa yang kita kata terlibat dengan hiburan, konsert dan sebagainya. Orang-orang Melayu kita Islam. Kan? Jadi tugas apa? Tugas apa? Ataupun apa tugas kita, apa peranan kita, apa yang boleh kita buat? Tak boleh lah kita pergi tangkap. Dah, apa yang boleh kita buat? At least kita jaga diri kita, anak isteri kita, keluarga kita daripada benda-benda yang itu, at least lah. Kalau kita tak mampu untuk dakwahkan orang lain, ajak orang lain untuk buat kebaikan, at least kita jaga diri kita, kawan-kawan kita yang kita kenal. Dan sebab tu kalau kita kenal ada kawan-kawan kita yang dah agak-agak hanyut. Dah, di luar negara ni sebagai contoh, sebab ramai student ni, luar negara ni dia bebas, kita nak buat apa saja. Kan? Bebas. Kalau kita nak pilih jalan baik, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan. Tapi kalau kita pilih jalan yang kurang baik, Allah Ta'ala akan mudahkan juga. Sebab kita yang pilih. Kan? Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang dulu sama belajar dan sebagainya, kita cepat-cepat kita tarik, jangan kita biarkan. Dah. Sebab once dia tinggal solat, once dia dah jauh daripada orang, once dia dah tak ada amalan-amalan dia, ada protection, syaitan akan pegang dia. So bila syaitan berkawan dengan dia, kita tariklah 10 orang pun, syaitan seko akan berjaya tarik dia. Sebab tu pentingnya kena ada kita berkawan dengan orang-orang yang boleh mengajak kita ataupun mengingatkan kita dengan agama, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi, Nabi Adam sebenarnya tidak melawan perintah, tetapi terlupa. Selain itu, Nabi Adam tidak berdegil atas pelanggaran perintah yang dilakukannya. Sebaliknya, Nabi Adam AS segera keluar dan mengaku salah serta bertaubat. Keluarlah Nabi Adam
dan istrinya daripada syurga kerana melanggar peraturan akibat tipu daya